Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, selamat datang ke kelas geografi tingkatan 2. Okey, ini merupakan kelas geografi kita yang ke berapa Keempat dan sebelum ini kita belajar pasal bab 1. Bab 1 dia ada dua benda yang kita sentuh dekat situ, iaitu yang pertama skala. Yang kedua adalah jarak. Dalam skala dia ada 3, iaitu skala lurus. Okey, kemudian skala penyata, dan yang ketiga adalah skala pecahan wakilan. Okey, kemudian jarak pula, yang itu awak mengukur panjang. Okey, mengukur panjang dengan menggunakan pembaris ataupun benang. Okey, kalau menggunakan pembaris itu awak ukur kawasan yang lurus, contoh jalan raya. Kalau awak menggunakan benang, itu adalah untuk mengukur jarak jalan yang berliku-liku, contoh sungai. Okey, yang itu memang kita dah sentuh dalam bab 1 hari itu Okey, dan hari ini kita akan masuk bab yang kedua, iaitu peta topografi. Peta topografi ini memang kita akan belajar tentang apa yang ada di atas permukaan bumi, macam mana cara nak mengira nombor-nombor ini. Dan yang paling banyak keliru, apa beza peta topografi dengan peta lakar? Okey, apa beza dia peta topografi dengan peta lakar? Sebelum ini masa tingkatan 1 awak belajar peta lakar kan? Peta lakar, peta bergambar awak terapkan menjadi peta lakar. Tapi dekat sini ini adalah peta topografi. Peta topografi awak tak perlu menukar peta bergambar kepada peta topografi. Okey, yang ini dia memang dah sediakan, siap-siap dah. Okey, dan siap-siap ada lagi petak-petak dekat sini. Okey, dia ada grid. Petak ini, semua petak-petak ini, nampak tak petak-petak ini? Itu namanya grid. Okey. Setiap peta topografi mempunyai grid. Okey, seperti biasa syarat-syarat peta adalah dia mempunyai tajuk. Yang ini tak ada tajuk Kemudian dia ada skala, dia ada arah mata angin, dia ada pemidang, dia ada petunjuk, dia ada simbol. Ada 5 semuanya. Masa tingkatan 1 kita dah belajar benda tu. Okey, jadi hari ini, okey, apa yang kita nak belajar adalah cara mengira grid. Okey. Awak tengok ni dalam peta ini dia ada garisan. Ada garisan melintang, ada garisan menegak. Okey. Garisan melintang ini, okey, dia naik ke atas semua. Yang ini namanya garisan utaraan. Okey, garisan utaraan. Dia naik ke atas, garisan utaraan. Okey. Kemudian daripada sini, ini adalah garisan timuran. So apa dia digelar sebagai utaraan dan timuran? Itu merujuk kepada arah mata angin. Benda yang naik ke atas semua dia pergi ke utara. Benda yang daripada tepi dia pergi ke timur. Okey, daripada benda ini sebenarnya dia padam ini. Dia padam ini. Jadi bermulalah di sini 22, 23, 43, 44. Okey. Itulah yang menyebabkan dia dinamakan sebagai garisan timuran dan garisan utaraan. Okey, faham setakat ini? Okey, cikgu yakin semua faham lah. So cikgu bercakap seorang diri dekat sini. Okey. Macam mana nak kira? Macam mana nak kira grid? Okey, rujukan grid. Okey, benda yang penting dalam topik ini adalah rujukan grid. Okey, rujukan grid RG Rujukan grid ini awak kena kira berdasarkan kehendak soalan lah. Dia ada terdapat 2 jenis rujukan grid. Yang pertama 4 angka dan 6 angka. Kalau 4 angka, dia akan merujuk kepada kawasan. Okey, kawasan. Macam simbol kawasan lah. Contoh kawasan berpaya, contoh lagi kawasan kontur, kawasan kampung. Okey, itu adalah rujukan 4 grid. Dia dikhaskan untuk kawasan yang lebih luas.
Contoh. Soalan tanya, sila cari rujukan grid bagi kawasan kelapa sawit. Okey, kelapa sawit dekat sini dekat sini kelapa sawit. Okey, jadi awak kena buat peta. Okey, ini kawasan yang awak perlu cari rujukan grid. Okey, walaupun dia 4 segi 4 macam tu, tapi nombor yang awak perlu cari adalah ini. Dia punya point di sini, dia punya di sini. Kosong dia di sini. Jadi, awak kena baca daripada bawah dahulu. Okey, 26. Kemudian 43. Jadi rujukan grid untuk kawasan ini adalah RG2643. Okey, faham? Contoh itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua pula, kita kena cari kawasan Bukit Oh. Bukit Oh, ini adalah Bukit Oh. Kawasan ini Bukit Oh. Jadi cara dia, awak kena gariskan peta ini. Buat peta dia supaya jelas. Okey, ini tadi tak ada kaitan Awak kena cari dia punya kosong di sini, titik dia di sini. Jadi jawapan untuk ini adalah RG. Ini rujukan grid rujukan grid berapa ini? 22 46. Inilah jawapan dia. Ini 4 digit. Okey. 6 digit pula. Okey. Kalau 4 digit tadi dia merujuk kepada kawasan. Satu kawasan yang agak luas. Okey, sekejap cikgu tengok video sekejap. Okey, semuanya okey. 4 grid tadi dia merujuk kawasan yang luas. Okey, simbol kawasan. Dan 6 digit pula dia berbeza sikit. Dia merujuk kawasan yang kecil. Okey, contohnya adalah menggunakan simbol titik. Contoh, sila cari rujukan grid bagi sekolah. Mana sekolah? Ini sekolah. Ini sekolah. Okey, ini sekolah. Jadi, dalam satu peta ini, okey, berapa dia punya rujukan grid 4 angka? 26, 45 kan? Okey, daripada 26 ini awak kena garis lagi sampai 10 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Okey, sekolah ini berada di garisan yang mana? Nombor 7. Jadi, ni tadi 26, 7. Kemudian awak cari garisan utaraan dia pula 45. Okey, 45. Berapa ni? 2. Ini jawapan dia. Okey, dalam peta ini awak kena buat lagi garisan kecil sampai 10. Okey, baru awak akan dapat angka yang kecil, angka yang ketiga. Inilah yang menjadikan dia 6 tu. Faham kan? Untuk simbol titik sahaja. Okey. Jadi untuk hari ini memang itu sahaja yang cikgu nak terangkan sebab cikgu dah terangkan sampai muka surat 22. Sampai muka surat 22 dalam buku teks. Okey, yang ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya ini memang kita dah belajar masa tingkatan 1 dan cikgu percaya semua masih ingat. Pandang darat fizikal adalah buatan Tuhan. Pandang darat budaya adalah buatan manusia. Okey. Jadi sekarang cikgu nak bagi awak latihan. Latihan dia senang sahaja. Okey, dalam buku teks buka muka surat 30. Buka muka surat 30. Di sini awak kena buat. Tak payah lukis peta, buat dalam buku awak, buku kerja, buku tulis awak yang panjang tu. Cikgu dah minta awak beli buku teks, buku tulis panjang kan? Okey, buat. Kemudian buat soalan. Okey, cabaran minda ini tak perlu lukis.
buat A, B. Okey. Yang lain awak buat semualah. Okey. Senang saja ni, cikgu tengok. Okey, lagi-lagi yang ini, A, B ni. Senang sahaja, kemudian cikgu nak awak snap dan cikgu nak semak kerja awak. Okey, boleh kan? Kalau tak ada, memang awak akan ada buku kerja masing-masing, buku tulis masing-masing. Jadi, cikgu nak tanya pun, cikgu tak tahu apa yang awak tak faham setakat ini. Tapi, selepas awak tengok video ini, sekiranya awak tidak faham, awak kena terus tanya. Cikgu, macam mana nak kira rujukan 6 grade? Contoh, itu soalan dia. Kemudian, apa-apa soalan je lah yang awak tak faham, awak tanya terus selepas awak tengok video ini. Okey, latihan ini awak kena siapkan sebelum kelas kita yang seterusnya. Cikgu akan semak sebelum kita buat kelas. Okey, kelas kita pada hari Selasa kan? Jadi hari Selasa pagi cikgu akan semak dulu sebelum kita mulakan pelajaran kita. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang.